Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana majlis kita dapat kita teruskan pada hari ini. Yang kedua, seperti biasa saya mohon maaf lagi sekali. Yang saya lambat hari ini memang sebab seronok bincang dengan kawan. Nak keluar tangguh-tangguh sampai start kereta, kita tak hidup. Sebab saya cas handphone dalam kereta tu, saya buka biar. Terlupa lama sangat, jadi tak hidup. Itu proses sikit. Dengan jalan jam tu memang maklumlah sepatutnya keluar 1 jam awal. Sebab walaupun jarak 15 km, tapi masa yang sampai 50 minit. Itu biasalah. Cuma tadi memang lambat. Memang lambat. Seronok borak dengan kawan di Baitur Rahmah. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita teruskan pada hadis yang keempat daripada Kitab Tauhid. Bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang keempat atau hadis yang kelima, ikut penomboran. Sebahagian daripada nuskhah letakkan hadis yang kelima. Sebab hadis pertama tu tidak ada matan, hanya diterangkan secara ringkas. Matannya hanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Kemudian stop. Kemudian ada hak tu artinya matan yang kedua. Tahwilus sanad. Baru anna Aba Ma'bad Maula bin Abbas, yang tu hadis yang kedua. Hari ini hadis yang keempat atau hadis yang kelima. Haddatsana Muhammad. Ini kekurangan terjemahan yang ada ni, dia tak bawa semua sanad. Jadi tulis an Ibn Abi Hilal. Sepatutnya teks yang asal seperti dalam handset ni, dalam nuskhah asal haddatsana Muhammad. Muhammad di sini guru kepada Imam Bukhari rahimahullah. Nuskhah dikumpulkan, nuskhah tak dijumpa nama Muhammad siapa, tak disebut. Jadi kebanyakan syurah berpandangan, malah mereka yakin bahawa Muhammad yang dimaksudkan itu adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Bukhari rahimahullah. Guru Imam Bukhari, guru kesayangan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari pun anak murid kesayangannya. Sebelum berlaku mihnah dan perselisihan faham antara mereka berdua, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli hafiz, imam, seorang yang hebat, dan beliau sangat memuliakan Imam Bukhari rahimahullah. Tatkala Imam Bukhari nak datang ke Khurasan tempat beliau kata akan datang seorang muhaddis, seorang hafiz dunia, hendaklah kalian hadir ke majlisnya. Sehingga Imam Bukhari sampai disambut oleh lebih kurang 20,000 orang hadir dalam majlis Imam Bukhari, duduk dengan Imam Bukhari dan belajar daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga ada seorang datang jumpa Yahya bin Zuhali, dia kata, wahai Imam Al-Bukhari, salah seorang yang mengatakan bahawa lafzi bil Qur'ani makhluk, lafazku membaca Quran itu adalah makhluk. Kalimah ni betul, tapi ia merupakan slogan golongan Mu'tazilah sebelumnya. Mu'tazilah dia nak kata Quran makhluk, tapi tak berani terus terang kata Quran tu makhluk.
Quran sifat Allah. Memang dia teranglah mula-mula dia dapat kuasa lepas mereka dah dikalahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam peristiwa kita mihnah Imam Ahmad rahimahullah, sehingga Mu'tazilah diketepikan. Kemudian cara mereka ajak adalah menggunakan slogan, dia tak kata Quran tu makhluk, tapi dia kata lafzi bil Qur'ani makhluk. Suaraku yang baca Quran ni makhluk, lafazku baca Quran tu makhluk. Jadi dia tak kata Quran tu makhluk sejak pada awal, dia kata Quran ni makhluk lah. Macam mana? Habis baca Quran tu ni suara Ahmad, ni suara Abdullah, suara Ali, lafaz tu lain-lain, kan ada suara makhluk lah. Jadi orang terima, oh lafzi bil Quran makhluk. Ini adalah taktik yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah. Al-Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail, beliau melihat pada angle yang lain. Beliau kata Quran kalamullah wa lafzi bil Quran makhluk. Dalam kitab beliau dia kata Quran tu kalamullah, tapi perkataan aku yang baca Quran ni adalah makhluk. Betul lah kalamnya. Tapi yang disampaikan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, perkataan hujung tu yang sama macam slogan Mu'tazilah atau ulama yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Kemudian Muhammad bin Yahya, beliau mentahdir Imam Bukhari rahimahullah. Daripada 20,000 orang pelajar, yang tinggal hanya 2 orang. 20,000 tinggal 2 orang. Ini tahdiran ulama, tahdiran yang memberi kesan. Walaupun tersilap kat sini, tapi kata kalam, tahdir yang memberi kesan. Imam Bukhari rahimahullah tidak salah, Imam Yahya pun tidak salah. Yang salah adalah perselisihan faham. Nukilan itu tidak tepat pada Imam Muhammad bin Yahya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah anak murid kepada Imam Muhammad bin Yahya, guru kesayangan beliau, tapi dah dihalau keluar daripada majlis, dan juga nak hadir majlis tak boleh, buat majlis sendiri. Bila tahdir tinggal hanya 2 orang, Imam Bukhari membawa diri keluar. Sebab tu kisah Imam Muslim cium dahi Imam Bukhari, mana cium tapak kaki Bukhari, muliakan Imam Bukhari. Imam Muslim antara murid yang setia, dan Imam Muslim lebih marah pada Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali berbanding Imam Bukhari. Imam Muslim banyak riwayat dia, beliau anak murid Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Beliau ambil catatan beliau Muhammad bin Yahya, beliau serahkan semula. Aku tak nak riwayatkan hadis daripada Muhammad bin Yahya. Imam Bukhari rahimahullah, tuan badan, meriwayatkan daripada gurunya, itu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Antaranya hadis ini, hadis yang kita baca sekarang. Jadi hadis haddatsana Muhammadun. Seperti biasa, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau semua sekali haddatsana, kerana beliau tidak menerima an'anah. Beliau semua hadis yang beliau riwayatkan, beliau riwayat dengan riwayat al-hissi, memang beliau jumpa, dengar langsung, atau dibacakan hadis kepada beliau secara langsung. Artinya hadis-hadis ini antara hadis yang beliau baca ketika awal sebelum berlakunya krisis perbezaan tersebut. Malah Imam Bukhari tetap hadir. Ada hadis-hadis yang Imam Bukhari riwayatkan daripada belakang tabi. Hadir kat majlis juga. Saya baca ramai-ramai, duduk kat luar dengar apa yang diriwayatkan. Kerana apa? Sebab Imam Bukhari buat macam tu kerana beliau nak kumpulkan hadis untuk ummat. Jangan sampai perselisihan pribadi dengan seseorang merugikan ilmu untuk umat. Kenapa Imam Bukhari riwayatkan? Kerana untuk umat. Agama ni tak boleh nak pakai hawa nafsu, jangan bawa masalah pribadi dalam menyampaikan ilmu. Orang yang fiqh katakan fiqh walaupun dia sendiri ada masalah pribadi dengan kita. Orang yang cakap betul walaupun dia sendiri ada perkara yang tidak setuju dengan kita. Dan inilah sifat insaf yang ada pada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Muhammad, kata Al-Imam Al-Qastalani dalam Irsyadus Sari, juga kata Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, beliau kata tidak ada lain kecuali aku rasa perawi Muhammad yang masukkan adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Haddatsana Ahmad bin Salih. Ahmad bin Salih iaitu At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari Al-Hafiz Al-Misri rahimahullah. Haddatsana Ibn Wahb.
Ibn Wahb iaitu Abdullah bin Wahab. Ibn Wahb bin Abdullah juga Al-Misri. Hadis ni kita tahu bahawa semua yang tersebut kat sini adalah Al-Misri kecuali sahabat At-Tabi'in, Amrah ahli Madinah. Lainnya Misri. Haddatsana Ibn Wahb Abdullah Al-Misri, haddatsana Amr ibn Haris Al-Misri. An Ibn Hilal, itu Sa'id bin Hilal. Sa'id bin Hilal. Anna Abu Rijal, bahawa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Abi Hilal Sa'id. Ada terpaksa tengok dua sebab dalam buku ana tak tertinggal, bukan tertinggal, tadi kitab dah ada dah. Bila nak pinjam kereta Ustaz Afiq tadi, ana bawa kitab, nak tahu kitab tu terletak kat tepi kot, tak terbawa. Dalam terjemahan ni, satu kelemahan terjemahan yang banyak berada di pasaran, mereka tidak bawa teks yang penuh, terutamanya berkaitan dengan sanad. Mungkin pada pandangan mereka tak penting, tapi hakikatnya kalau kita baca betul-betul, kita belajar betul-betul, perawi-perawi ni penting untuk kita kenal secara ringkas. Nak kenal siapa mereka. Kita mungkin tak hafal, tapi kita boleh kenal, tahu sedikit sebanyak identiti perawi-perawi hadis ni, kerana dalam kisah mereka terdapat banyak pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Okey. An Ibn Abi Hilal, iaitu Sa'id bin Abi Hilal, anna Abu Rijal, bahawa Abu Rijal tu siapa dia? Muhammad bin Abdurrahman. Haddathahu an ummihi, Muhammad meriwayatkan hadis daripada ibunya. Siapa ibunya? Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman, adik-beradik dia semua sekali merupakan anak angkat Aisyah radhiyallahu anha. Kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrah bin Abdurrahman dan juga adik-beradik perempuannya tinggal di bawah jagaan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrah binti Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah Al-Ansariyah. Sa'ad bin Zurarah, atuknya, ialah atuknya. Amrah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Sahabat Nabi ni ada dua famous, Sa'ad bin Zurarah dan As'ad bin Zurarah, adik-beradik. As'ad dan Sa'ad. Kalau ada orang nak letak nama anak kembar dia lah Sa'ad dan As'ad. Orang Arab ramai kalau ada kembar tak nama Sa'ad dan As'ad. Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari. Okey, baik. Kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah, iaitu Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, Nabi mengutuskan seorang lelaki, ala sariyatin, memimpin sepasukan sariyah. Sariyah adalah pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan tertentu, kebanyakannya untuk mengintip atau untuk menjalankan tugas-tugas khas seperti menyekat pergerakan musuh yang jumlah yang kecil dan sebagainya. Bila Nabi utuskan tentera dengan jumlah yang kecil, Nabi tak ikut, namanya sariyah. Atau kita kata peperangan yang tak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita pasukan, bukan peperangan, pasukan yang tak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi utuskan satu pasukan, namanya sariyah. Kalau Nabi pimpin satu pasukan, namanya ghazwah. Kalau sebut ghazwah saja, pimpinannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memimpin sendiri. Dipanggil ghazwah.
Ghazwah Uhud, Ghazwah Khandaq, Ghazwah Badar. Sebab Ghazwah seperti Babul Maghazi atau Kitabul Maghazi. Al-Maghazi ni peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Manakala Sariyah adalah pasukan yang dikirimkan oleh Nabi SAW. Sama ada berlaku pertempuran ataupun tidak, tetap dinamakan sebagai Sariyah dan Ghazwah. Tak berlaku peperangan pun tetap dipanggil sebagai Ghazwah. Bila Nabi dah sedia untuk perang, semua orang hadir dapat pahala jihad, menghadiri Ghazwah tersebut. Berlaku pertempuran dinamakan sebagai Ma'rakah. Ma'rakah iaitu pertempuran. Sekarang ni Sariyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi utuskan seorang laki untuk memimpin, sebagai pemimpin terhadap satu pasukan tentera. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan lelaki ini pada ketika itu sentiasa baca untuk sahabatnya dalam solat mereka, iaitu pimpin solat dan baca surah. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia tutup bacaan dia dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik semula, mereka sebutkan perkara demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiap-tiap kali solat mesti baca qul huwallah. Ada dua keadaan seperti yang disebutkan oleh Ibn Daqiqul Eid rahimahullah. Keadaan pertama, bila baca surah, kat hujung mesti sambung dengan qul huwallahu ahad. Contoh bila baca surah dalam surah Al-A'la, lepas Al-A'la baca surah Al-Ghashiyah, habis Ghashiyah sambung Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maksudnya gabungkan dua surah. Mana rakaat akhir itu baca surah lain bersama qul huwallah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tiap-tiap kali rakaat kedua mesti baca qul huwallah. Itu biasa kita buatlah. Itu biasa kita buat. Ya, tapi bila kat hujung mesti baca qul huwallah, dua keadaan ni boleh difahami daripada apa yang disebutkan dalam hadis ni. Sebab dikatakan fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Dia tutup bacaan surah dengan qul huwallahu ahad, itu pada rakaat kedua. Sama ada sendiri qul huwallah sendiri ataupun bersama yang lain, ada kemungkinan kedua-duanya. Ini yang dilakukan oleh sahabat ini. Bila balik semula daripada peperangan, daripada tugas khas tadi, mereka mengadukan perkara demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Nabi? Sambung lepas ni. Kita balik semula syarahkan yang atas. Nak fahamkan keadaan pertama. Lelaki ni siapa? Sebelum tu, kalau sebut ba'atha rajulan, Nabi utuskan seorang lelaki, tak diketahui lelaki ni, tak disebutkan. Bila tak sebutkan, namanya apa dalam istilah ilmu hadis? Mubham. Kalau sebut seorang lelaki atau seorang perempuan tanpa disebutkan nama dia, tak tahu siapa peribadi dia, namanya mubham. Tidak disebutkan nama. Mubham ni menjejaskan kesahihan hadis atau tidak? Bila ada mubham dalam perawi, menjejaskan kesahihan, tak tahu siapa yang sampaikan perawi. Tapi dalam kisah, dalam matan, tidak menjejaskan. Sekarang ni dalam matan, dalam kisah, dia bukan perawi. Dia bukan perawi. Cerita itu sabit, tak ada masalah. Seorang lelaki mengutai peperangan dan baca surah qul huwallahu ahad. Okey, lelaki ni ceritanya tahu nama tak tahu nama, hadis ini sahih. Tapi kalau dalam perawi yang mubham, dia akan melemahkan hadis tersebut. Lemah yang begini, lemah yang kuat ke lemah yang tak kuat kalau mubham? Dhaif, dia dhaif yang syadid ke tak syadid? Teruk tak teruk? Dhaif syadid tak boleh langsung, tak ada sokong, dia memang dhaif selama-lamanya. Kecuali dibuktikan bahawa dia bukan syadid. Okey, kalau yang mubham ni tak sebutkan nama dia, dhaif syadid ke tak syadid?
tak syadid. Sebab kalau ada riwayat lain sebut nama dia, diketahui siapa dia. Bila ada sokongan, orang lain sebut nama dia hadis yang mubham tadi, perawi yang mubham tadi, yang majhul tadi. Bila mubham dalam sanad kita panggil majhul. Majhulul ain, tak tahu siapa dia. Tapi bila riwayat orang lain sebut jalan yang sama, disebutkan nama dia, maka hilanglah kesangsian siapakah lelaki tersebut. Jadi dia tapi kalau tak ada nama, dia kekal dhaif. Baik. Sekarang dalam matan tak ada masalah. Seorang lelaki yang berhijrah, seorang lelaki begini, dalam cerita kisah zaman Nabi tak sebut nama pun tak ada masalah. Ada seorang lelaki mengadukan seorang lelaki, tu banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada masalah. Tapi kalau perawi diriwayatkan pada fulan dan fulan daripada seorang lelaki, siapa fulan tu? Seorang lelaki menceritakan, siapa lelaki tu? Dia melibatkan kesahihan hadis. Okey. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi utuskan seorang lelaki dalam suatu sariyah, peperangan, dalam satu tentera, pasukan tentera. Siapa lelaki ni? Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahawa lelaki yang dimaksudkan adalah Kalthum bin Hadam radhiyallahu an. Kalthum bin Hadam. Ni nama famous. Nama antara orang Ansar yang utama. Tapi meninggal pada tahun pertama hijrah. Artinya kisah ni awal sangat. Ketika awal-awal Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Kalthum bin Hadam adalah Nabi bila hijrah sampai ke Baqi', Nabi tinggal rumah siapa? Tinggal rumah Kalthum bin Hadam, ketua kaum Al-Khazraj yang di Quba. Nabi tinggal rumah Kalthum bin Hadam. Dan beliaulah antara pemimpin utama kaum Ansar, tapi meninggal awal. Meninggal awal, menyebabkan nama beliau tidak terlalu terkenal seperti sahabat-sahabat yang lain yang meninggal lewat. Setengah daripada syurah sebut beliau adalah Qatadah bin An-Nu'man. Kata lelaki ni Qatadah bin An-Nu'man. Soalan saya, kat mana kita jumpa nama Qatadah bin An-Nu'man? Pernah tak kita sebut? Pernah dengar tak nama Qatadah bin An-Nu'man? Pada hadis sebelumnya. Hadis Abu Sa'id Khudri, dia dengar seorang lelaki jiran dia, iaitu adik dia sendiri, adik seibu dia. Nama tak sebutkan nama seorang lelaki, tapi lelaki dia adalah Qatadah, adik dia sendiri. Ketika qiyamul lail baca qul huwallahu ahad ulang-ulang sampai pagi. Iaitu kisah Qatadah bin An-Nu'man. Sebahagian daripada syurah menyatakan bahawa lelaki pertama dalam hadis yang ketiga dengan lelaki yang baca qul huwallahu dia keempat ni orang yang sama. Sebab tu itu adalah kekeliruan, tercampur antara dua hadis yang lebih kurang. Dua-dua ni terlibat dalam baca qul huwallahu, ulang-ulang qul huwallahu dan banyak baca qul huwallahu. Tapi lelaki pertama yang bangun qiyamul lail, solat malam, baca qul huwallahu ahad, itu adalah Qatadah. Tetapi yang memimpin pasukan di sini adalah Kalthum bin Hadam. Dan satu perkara yang ana tersalah dalam pertemuan yang lepas, ana sebut Ismail tu adalah anak tiri Imam Malik. Ana tengok video balik, bila tengok video baru perasan. Video balik bukan anak tiri, anak saudara. Anak salah sebut anak tiri. Anak tiri itu anak saudara. Mana Ismail yang nak sebut anak tiri Imam Malik, bukan anak tiri, anak saudara Imam Malik. Itu yang nak tersalah pada pertemuan yang lepas. Anda perasan bila balik semula, tengah naik kereta balik semula, anda duk fikir, macam mana? Rasa macam sebut, sebab memang anda anak saudara ke ni? Sampailah bila abang hantar link, anda baca betul-betul anda sebut anak tiri. Ismail guru pada Imam Bukhari yang ada khilaf tentang kesiqahan beliau dalam hadis itu, merupakan anak saudara perempuan, iaitu anak kepada
adik perempuan Imam Malik. Baik. Balik semula pada sanad hadis ni. Nabi utuskan seorang lelaki, iaitu Kalsum bin Hadam, dalam suatu sariyah, artinya pasukan tentera yang Nabi tak hadir. Wa kana yaqra'u li ashabihi. Kana yaqra' artinya selalu baca. Mana bukan sehari, bukan sekali. Kana yaqra', kana yaf'al. Dalam usul fiqh kita ada apa? Yufidul istimrar, artinya dia buat selalu. Ketika Nabi SAW yaqra' fi salatihi, kalimah kana diikuti dengan fi'il mudhari', artinya perbuatan tu sering berlaku atau berterusan berlaku, bukan sekali. Sepanjang perang tu pergi duduk dengan dia seminggu, pergi dia asyik baca hujung qul huwallahu ahad, hujung qul huwallahu ahad. Jadi sahabat tak ada masalah pun tentang baca qul huwallahu ahad, tapi disebut kana yaqra', maksudnya dia sentiasa mengulang-ulangkan, dia buat benda yang sama. Kana yaqra' li ashabi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, maka dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Kalau kita tak faham uslub ni, tak disebutkan banyak kali. Kadang-kadang orang kata macam mana Ustaz boleh tahu banyak kali? Kat sini sebut dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Kalau tutup surah dengan qul huwallahu ahad, ada masalah tak ada masalah? Tak ada masalah pun. Boleh je kita baca rakaat kedua surah qul huwallahu ahad. Betul? Tapi daripada lafaz kana yaqra', itu orang Arab faham bila uslub kana diikuti dengan fi'il mudhari', artinya selalu berlaku. Dan ini adalah hadis yang dibawa dalam kitab usul fiqh untuk menerangkan bahawa uslub kana yaf'al merupakan yufidul istimrar, bahawa perbuatan itu sentiasa berlaku, Jadi Nabi kana yaqra' fi salatil fajr, Nabi kadang baca pada surah Al-Fajr, maksudnya selalu Nabi baca. Baik. Kat sini sahabat ni kana yaqra' li ashabihi fi salatihim, dalam salat mereka, itu salat fardu. Salat fardu ni yang mereka berjamaah. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, dia tutup dengan qul huwallahu ahad dengan dua kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Falamma raja'u, tatkala mereka pulang, zakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebutkan atau mengadukan perkara demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada sahabat yang rasa pelik, atau ramai rasa pelik, sebab zakaru, ramai yang rasa pelik dengan perbuatan beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika, tanya dia, li ayyi shay'in, atas tujuan apa, yasna'u dhalika, dia buat macam tu. Nabi suruh sahabat pergi tanya pada dia. Fasa'aluhu, maka mereka pun pergi tanya pada dia. Ni sahabat tak ada ngumpat belakang. Memang tak percaya, tak faham, pergi tanya. Lepas tu pergi balik, beritahu balik. Artinya bukanlah cerita mengadu belakang, mengadu dompa dan sebagainya, tidak. Benda yang muskil, rujuk kepada Nabi SAW. Nabi pula suruh jumpa balik dia, tanya pada dia. Ini cara yang betul. Bukan mengadu dan kutuk belakang, mengata di belakang dan sebagainya. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalika fasa'aluhu, maka mereka pun tanya kepadanya. Faqala, maka dia berkata, li'annaha sifatur rahman, kerana surah ini sifatur rahman, mengandungi sifat-sifat ar-rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca dengannya, dengan surah ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh, beritahu kepadanya bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Okey. Sebelum cerita masalah fiqh, kita rujuk satu-satu perkataan yang kita baca ini, insya-Allah. Artinya apa yang dibuat oleh sahabat tadi, Kalsum bin Hadam, dimuskilkan, diadukan pada Nabi. Okey, perbuatan Kalsum bin Hadam ni betul ke tak betul? Artinya, kalau tuan jadi imam,
Tiap-tiap kali rakaat kedua mesti habis baca surah, sambung bismillahirrahmanirrahim. Baca contoh kita baca surah. La yukallifullahu apa ayat akhir dia? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okey. Allahu Akbar. Itu waktu maghrib. Atau waktu isyak. Subuh besok macam juga. Rakaat pertama biasa, rakaat kedua baca surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Besok maghrib baca surah Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, kalau imam macam ni tuan muskil tak? Muskil lah kan? Kita pun muskil. Artinya sahabat muskil. Mereka adukan kepada Nabi SAW. Okey. Nabi bila dengar aduan tadi, apa Nabi buat? Nabi muskil tak muskil perbuatan dia? Kalau pun dia tak salah, Nabi kata tak salah lah, tak ada masalah. Nabi kata tanya dia balik, kenapa dia buat? Artinya Nabi ikrar atau tidak? Zahirnya Nabi tidak ikrar. Sebab Nabi suruh tanya balik apa sebab dia buat. Jadi sekarang ni dia beritahu bahawa dalam, sebab aku suka surah Al-Ahad ni ada sifatul Rahman. Jadi aku suka baca dengannya. Nabi kata beritahu pada dia Allah sayang pada dia. Dia kata dia sayang sifatul Rahman, surah Allah pada sifatul Rahman, Allah balas Allah sayang pada dia. Di sini sebagian ulama kata sebahagian daripada orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan tapi dengan niat yang baik, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafsirkan apa yang dibuat oleh Kalthum bin Hadam adalah satu kesalahan. Jadi beliau buat dengan takwilan, bukan kerana nak buat bid'ah menjadi sunnah ataupun tidak, tapi beliau dengan kefahaman beliau inginkan kebaikan yang ada pada surah Wallahu Ahad. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau gunakan prinsip ini. Bila orang buat bid'ah banyak, orang tanya pada beliau. Beliau tanya personal, macam mana dia tu buat bid'ah banyak, Syekh? Anak murid biasa bakar. Syekhul Islam pun anak murid selalu datang tanya. Apa kata beliau? Beliau kata, aku harap Allah ampunkan bid'ah dia, kesalahan dia, dan Allah terima niat baik dia. Dan Allah terima niat baik dia. Adakah kita nak bermudah-mudah dengan perkara bid'ah atau benda salah? Tak. Tetap kita dakwahkan. Tapi secara menghukum pada orang, secara personal, kita tak tahu. Kadang-kadang orang yang tersalah tu kadang-kadang dia lebih banyak berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita. Kita tidak mengiyakan kesalahan dia, tetap kita tegur. Kita tidak mengiyakan bid'ahnya. Dan kita tidak diam, tetap bersuara. Tapi dalam bab kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu ahli sunnah tu yang paling utama, tapi dari segi secara personal orang tertentu belum tentu. Orang yang melakukan kesilapan itu kita kata mereka sebagai ahli neraka. Sebab tu kita hukumkan pada amalan. Hukumkan pada amalan. Orangnya hukum tak? Tengok pada kedudukan. Ada orang yang kita hukumkan kerana ada qarinah yang jelas bahawa dia memang sengaja menyebarkan bid'ah atau memang manhajnya sengaja buat bid'ah dan menyebarkan bid'ah, itu yang kita tahdzir, kita tolak. Ada di kalangan mereka orang awam yang tak tahu apa-apa. Ada sebahagian badannya melakukan, orang tanya, infak fi sabilillah, kita perlu pada sumbangan begini-begini. Dia pun kerana semangat nakkan agama, serahkan.
duit dan kewangannya. Semoga Allah SWT menerima kebaikan yang ada pada dia, menerima apa yang betul dan menerima keikhlasan hati dia dan mengampunkan kesalahannya. Itulah doa kita yang umum untuk semua orang, terutamanya pada ahli-ahli bid'ah yang kita lihat pada dia adanya tanda-tanda kebaikan. Tak semua. Mana kita dalam bab ini kena lebih berhati-hati untuk menjatuhkan hukum kepada seseorang. Lalu dakwah tetap dakwah, sampaikan sunnah tetap sampaikan sunnah. Namun sunnah kita tidak boleh disampaikan dengan cara memaki dan menjatuhkan kredibiliti seseorang sekiranya tiada keperluan, kecuali orang yang perlu ditahdir, orang yang memang dia kalau tidak dijatuhkan kedudukan nama dia atau tidak dibongkarkan kesalahan dia akan merosakkan masyarakat. Ketika itu barulah ada keperluan untuk mentahdir. Okey, jadi itu kalau kita kata perbuatan dia salah dan Nabi SAW tanya tadi sebab Nabi rasa pelik dengan apa yang dia buat. Nabi suruh tanya dia kenapa dia buat macam tu. Sebahagian daripada ulama kata apa yang Nabi buat merupakan sifat ikrar Nabi terhadap apa yang dia buat. Sebab tak ada pun Nabi tegur dia. Ada tak orang boleh faham begitu? Ya. Mungkin sahaja orang boleh faham bahawa perbuatan Nabi mengikrarkan apa yang dia buat. Okey, Nabi beritahu, ya, dia Allah sayang pada dia sebab dia sayang pada surah Qul Ahad. Betul lah. Tapi Nabi SAW tidak diriwayatkan Nabi tegur dia atau kata apa yang dia buat tu salah. Kan kita bagi alasan sunnah tu tak diikuti sebagainya. Okey, tu hujah kita. Tapi hujah mereka tak ada satu teks yang jelas bahawa Nabi halang. Bagi ulama yang mengatakan bahawa Nabi ikrar, mereka berdalil dalam hadis ini, mereka fahami bahawa di sini terdapat dalil bahawa dalam satu rakaat boleh baca 2 surah bersama. Tentu sebagian pada ulama-ulama fiqh selain pada mereka bawa hadis-hadis yang lain, hadis Nabi salat dengan Wallahu ahad, surah Ali Imran dan sebagainya, hadis yang lain, hadis ini dimasukkan juga dalam bab Quranul Karim, dalam bab al-imamah, bab jadi imam dan sebagainya. Akan tengoklah pada ulama hadis, ada pun tak ingat secara detail ulama-ulama yang masukkan hadis dalam bab-bab mereka, tapi mereka cerita dalam bab keharusan menggabungkan 2 surah dalam satu rakaat. Maksudnya habis satu surah baca bismillahirrahmanirrahim, mula dengan surah baru. Kalau kita pisahkan 2 surah mesti dengan bismillahirrahmanirrahim. Khilaf baca perlahan atau baca kuat, tapi dengan bismillahirrahmanirrahim, kerana mengisyaratkan awal surah, maksudnya surah baru. Tapi kalau nak mula bacaan kita baca dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita mula-mula nak baca Al-Quranul Karim, kalau dalam Quran baca dengan secara dalam solat kita baca perlahan lah, dalam solat. Jadi kita solat rakaat pertama tu kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru baca bismillah. Bismillah kuat atau perlahan tu khilaf lah, tapi auzubillah semua kata baca perlahan. Pada rakaat pertama, rakaat kedua khilaf. Rakaat pertama jelas, rakaat kedua khilaf. Adakah dia mula balik? Ada ulama kata tak, dah baca Quran kemudian zikrullah, dia dalam keadaan zikir pada Allah, tak perlu ulangkan balik. Auzubillah. Itu perkara berlaku. Yang penting balik semula pada hadis ini, kalau Nabi ikrar, artinya hadis ini menjadi dalil bahawa boleh menggabungkan 2 surah dalam satu rakaat. Okey. Tuan-tuan nak pegang mana satu? Nak pegang dua-dua pun tak bermasalah. Nak pegang kata dua-dua tak ada masalah. Okay. Gabungkan 2 surah boleh. Kita memang ulama semua kata boleh gabung 2 surah. Cuma ada yang kata mana lebih afdal, ada ulama yang kata makruh gabungkan sebagainya. Itu perbincangan fiqh, tak ada masalah. Cuma cerita sekarang ni ada orang bila baca hadis ni dia kata keharusan buat bid'ah. Sebab Nabi tak ajar dia lagi, dia buat. Semua dia cerita-cerita berkaitan dengan awal Islam ni, ramai orang ambil hadis-hadis begini sebagai dalil boleh buat bid'ah. Alasannya apa? Nabi tak ajarkan dia lagi. Betul dia buat macam tu. Dia tak tengok Nabi tegur balik, Nabi rujuk balik, Nabi betulkan.
Dan sebelum tu zaman awal Islam, zaman belum disempurnakan, Nabi belum ucapkan pengharaman bid'ah, maka itu pun bukan bid'ah, itu hanya mereka buat baca Quran ikut kesempatan yang ada, kefahaman mereka ada, tak dibincangkan. Sebab tu hadis-hadis begini bila kita bincangkan, kita keperingatkan hadis ini tidak menjadi dalil bahawa seorang itu boleh buat bid'ah. Sahabat Nabi SAW beramal ikut kefahaman mereka masing-masing dengan ijtihad mereka. Tak ada pun larangan untuk baca surah Qul Huwallah, tak ada pun larangan untuk yang lain, tapi mereka buat ikut yang mereka faham. Dan itulah dasarnya. Kalau Nabi apa sama ada Nabi ikrar atau Nabi tak setuju, tidak menjadi dalil bahawa boleh buat bid'ah. Kerana kes ini dirujuk kepada Nabi SAW. Nabi iakan katakan sebagai sunnah taqririyah, sunnah daripada Nabi SAW. Nabi betulkan sekalipun, kita kata itulah sunnah Nabi SAW, tidak membaca surah Al-Quran yang banyak itu lebih baik daripada mengulang-ulang surah Qul Huwallahu Ahad. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Nak ambil pandangan mana sekalipun, itu adalah perbezaan secara furu', secara fiqhiyah dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kata boleh buat bid'ah, dia tak furu'. Artinya dia kata boleh beramal dengan apa yang tak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia akan jadi apa? Dia akan kata orang paling awal buat bid'ah adalah sahabat Nabi SAW. Dia akan begitu dia buat. Sahabatlah yang paling awal buat bid'ah, sahabat Nabi bid'ah. Jadi semua dinisbahkan. Dahlah dia buat bid'ah, dia nak kaitkan dengan sahabat. Jadi semua sahabat-sahabat tu jadi pelaku bid'ah yang pertama. Dan dikait, bila dia bagi contoh, inilah contoh-contoh bid'ah hasanah. Inilah bid'ah hasanah, contoh yang diberikan. Betul tak betul? Kalau ada bid'ah hasanah macam ni, kami tak bantah pun. Kalau ada bid'ah hasanah betul macam sahabat buat, bid'ah hasanah salat selepas wudu, bid'ah hasanah adalah salat tarawih, bid'ah sunnah macam betul-betul macam contoh dibagi, tak ada masalah pun. Kerana masalah ini, istilah ni kita kata bolehlah kita tutup mata sikit. Walaupun kita tak setujulah, jangan ni. Tapi mereka gunakan hujah bid'ah hasanah yang kat sini, yang dalam bab masalah-masalah begini, dibawa untuk menyatakan bahawa boleh buat satu amalan yang Nabi tak ajar. Bid'ah yang lain yang mereka buat. Itu yang kita kata tak boleh terima hujah-hujah yang dibawakan dalam bab ini. Jadi kita katakan di sini, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menerangkan kepada sahabat ni bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia kerana dia mencintai surah Qul Huwallahu Ahad. Okey. Persoalan seterusnya. Nabi tanya, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika?" Tanya pada dia kenapa dia atas sebab apa dia buat perkara demikian. Fasa'aluhu faqal, mereka tanya kemudian dijawab, li'annaha sifatur rahman. Kerana dalam surah ini mengandungi sifatur rahman. Kalimah ini mengisyaratkan ataupun menjadi dalil atau hujah bahawa nama-nama Allah itu mengandungi sifat-sifat Allah. Ini yang kita nak tegaskan dalam Kitabut Tauhid, yang kaitan dengan Kitabut Tauhid yang kita bincangkan. Nama-nama Allah mengandungi sifat-sifat Allah. Malah awal daripada hadis ini, sebab turun surah Qul Huwallahu Ahad, kaum kufar datang jumpa Nabi, kata sif lana rabbak, sif lana rabbak, sifatkan pada kami Tuhan kamu macam mana. Sepatutnya Allah cerita tentang sifat Allah, tapi Allah kata Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama-nama Allah, kemudian sifat-sifat yang dinafikan, sifat-sifat Allah isbatkan. Ketika isbatkan sifat, semua dengan nama-nama, nama-nama Allah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Ni isbat. Isbat, Allah isbatkan sifat Allah dengan nama-nama Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sifat-sifat salbiyah atau sifat-sifat yang dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penafian tadi mengandungi isbat terhadap sifat Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahadiyah dan Samadiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan sifatnya dengan asma.
Kaum Mu'tazilah kata nama Allah tak mengandungi sifat. Jadi hadis ni antara hadis yang mereka takkan bacakan. Mereka takkan bacakan. Dia kata nama-nama Allah nama je. Makna dia tak boleh bagi pada sifat. Tak boleh kata makna yang terkandung pada nama itu sebagai sifat Allah. Sebab biasalah nama. Nama tak semestinya makna dia tu sifat kita. Kan? Nama saya Syafiq. Nama saya Syafiq lah. Orang kena berborak. Nama yang betul ayah bagi Syafiq. Daripada kalimah syafaqah, orang yang sayang pada orang. Belum tentu semua orang nama Syafiq itu syafaqah. Ada nama Syafiq tapi bengis, betul? Syafiq tapi jahat dengan orang, tak kesian kat orang, tak ada sifat syafaqah. Contoh, ada orang nama dia Abdullah, sifatnya Abdul Syaitan, betul? Nama dia Abdullah tapi sifat dia macam hamba syaitan. Jadi dia kata macam itulah nama Allah. Ini sentiasa dibuat oleh ahli bid'ah. Kita kata itu manusia, nama dia tak semestinya sama dengan sifat. Mak dia nakkan baik untuk anak dia, tapi belum tentu mak dia berjaya didik anak dia jadi baik macam nama yang diberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah adalah daripada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini menunjukkan bahawa hadis sif lana rabbak dan pemahaman sahabat kata li'annaha sifatur rahman, li'annaha sifatur rahman, dalil bahawa nama-nama Allah mengandungi sifat-sifat Allah. Juga dalil di sini bahawa sifat-sifat Allah yang disebutkan, sifat-sifat Allah adalah hakiki. Jadi inilah tujuan Al-Imam Bukhari rahimahullah bawakan hadis ni dalam kitab Tauhid. Kerana kitab Bukhari fokus beliau rad pada Jahmiyah. Rad pada Jahmiyah. Sebab tu kata kitab Tauhid warraddi alal Jahmiyah dalam teks yang kitab asal, kitab Tauhid warraddu alal Jahmiyah. Sebab tu kita tiap hadis yang kita baca kita akan carikan kat mana poin Imam Bukhari rahimahullah, fiqh Imam Bukhari untuk beliau kenapa beliau bawakan hadis itu dalam tajuk besar yang beliau bawakan. Jadi sini terjawab kenapa Imam Bukhari bawa hadis ini. Kerana dia berkaitan dengan sifatur Rahman. Kan sifat Ar-Rahman. Manakala perbincangan berkaitan bid'ah tak bid'ah, perbincangan berkaitan dengan yang lain-lain bincangan tadi adalah perbincangan tambahan. Bolehlah dikaitkan dengan bab lain sebagainya, tapi bab yang utama yang kita nak cari kat sini adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ialah kalimah sifatur Rahman. Jadi di sini dakwah kita nak kenalkan Allah Subhanahu wa taala, dakwah pada tauhid. Tauhid itu ajak manusia menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, ajak manusia untuk mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah. Ini tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga, dakwah pada manusia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah beritahu. Inilah tauhid al-asma' was sifat. Perlu diajarkan ketiga-tiganya. Kalau tak ajarkan salah satu daripada tiga cabang ilmu tauhid yang besar ini, manusia akan boleh berlaku kesilapan tanpa mereka sengajakan. Ada orang rosak dalam bab tauhid al-uluhiyah. Ada orang tersilap dalam tauhid, dalam sebahagian tauhid al-asma' wa sifat. Malah ada orang yang tersesat pada sebahagian sifat rububiyah, meletakkan sifat rububiyah pada makhluk. Jadi dakwah perlu berlandaskan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, surah Qul Huwallahu Ahad mengandungi sifatur Rahman. Sifat li'annaha sifatur Rahman. Surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman. Okey, apakah sifat yang terkandung pada surah Qul Huwallahu Ahad? Qul Huwallah, sifat al-uluhiyah. Allah, kalau kita kata Allah ini, kita kata kalau dia bukan isim jamid, dia isim mushtaq. Tuan-tuan faham? Jamid dan mushtaq. Kalau kata jamid artinya nama je, dia tak ada nak pecahan daripada nama apa. Tapi kalau mushtaq, asal kalimahnya apa? Dia pecah daripada kalimah apa? Kalau Allah berasal daripada kalimah al-ilah, daripada kalimah al-ilah, ni Allah artinya Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. La ilaha illallah. Jadi ilah, Allah tu adalah daripada kalimah al-ilah asalnya. Allah la al-ilah. Tapi kalau kita kata jamid atau dia isim alam sahaja, nama Allah Allah lah.
tak payah nak syarahkan asal pada kalimah apa. Tak payah bincangkan asal kalimah. Jadi di sini kalau kita nak syarahkan tentang apakah sifat yang ada, tengok qul huwallah, katakan dia itu kembali pada Allah. Allah perkenalkan dirinya dengan sifatnya Tuhan yang layak disembah. Jadi Allah pertama sekali sifat hak uluhiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Sebab tu kalau kata tak, kenapa tu huwallah? Sedangkan soalannya sif lana rabbak, tanya Tuhan kamu. Boleh kata qul huwa ahad. Katakan dia ahad. Allah sebut qul huwallah. Dialah Tuhan yang layak disembah, satu-satunya ahad. Yang esa. Jadi al-ahad sifat al-ahadiyah atau al-wahdaniyah. Wahdaniyah. Ini lebih famous di kalangan ahli kalam, disebut dengan kalimah al-wahdaniyah. Tak masalah lah. Al-ahadiyah atau wahdaniyah. Apa beza al-ahad dengan wahid? Wahid satu. Ahad satu. Esa. Betul? Apa beza ahad dengan wahid? Wahid boleh tak kata Allahu wahid? Wahidul qahar. Ada tak? Wahid nama Allah. Ahad pun nama Allah. Yang betulnya ahad ke wahid? Dua-dua. Sifat Allah, nama Allah al-wahid, nama Allah juga al-ahad. Apa beza al-ahad dengan al-wahid? Kalau wahid ada sambungan ni, ithnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, sampailah bilangan seterusnya. Wahid ini adalah angka pertama, betul? Satu. Kalau esa, ahad atau tunggal, Allah tu esa. Allah bersifat tunggal. Tak ada tunggal dua, tunggal tiga, dia tak ada. Tunggal ni dia tutup, bahasa dia limit kat situ. Esa. Tak kata esa, dua esa, tiga esa, tak ada. Orang tak sebut esa dah. Betul, Tuhan tu esa, Tuhan tu tunggal. Betul? Esa. Kalau sebut wahid, satu, ada dua, tiga, empat dan lima. Betul? Okey, yang mana lebih tepat? Tuhan esa, Tuhan tunggal atau Tuhan tu satu? Semua betul. Semua betul. Tuhan tunggal betul, esa pun betul, dan kata wahid pun betul. Tuhan itu satu pun betul. Kalau satu wahid, ada dua tiga ya. Kalau wahid merujuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahul wahid. Sebab Allah tu Maha Esa, tapi sifat Allah itu banyak tak? Banyak. Sifat Allah tak terbilang. Sebagaimana nama Allah tak terbilang. Nama Allah tak terbilang. Tiap-tiap nama Allah mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah tidak terhad, maka sifat Allah tidak terhad. Jadi Allah wahid, tapi dalam tiap-tiap kesempurnaan tersebut hanya Allah yang bersifat dengannya. Orang lain tak ada sifat tersebut. Tidak ada kesempurnaan tersebut. Sifat Allah, kesempurnaan sifat Allah tidak terhad. Kerana kita bahawa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhad, dan tiap-tiap nama Allah mengandungi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita faham bahawa sifat Allah tidak terhad. Jadi disebut al-wahid, dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala esa, atau kesempurnaannya dalam sifatnya itu sempurna. Tak ada yang berkongsi dengannya, tapi pada diri Allah ada sifat yang lain. Jadi sifat-sifat Allah yang ada pada zat Allah adalah satu. Artinya kembali pada zat. Dia bukan jadi dua, tiga. Mu'tazilah tak boleh terima. Dia kata Allah tu ada je. Tak boleh kata kuasa, nanti Allah tu ada banyak. Qadim banyak sangat. Qadim benda yang esa, dan benda yang qadim mesti satu, betul? Kalau ada banyak mana boleh. Jadi Mu'tazilah tak boleh terima, terutama Jahmiyah. Jahmiyah tak boleh terima sifat langsung. Nama pun tak boleh, nama kena satu je. Dia cuma sebabkan sifat itu Allah tu wujud je. Tanpa nama, tanpa sifat. Mu'tazilah kata nama tak apa, nama banyak tak apa. Objeknya satu je. Kalau nama banyak pun barangnya satu je. Jadi Tuhan nama banyak, tapi Tuhan yang esa satu saja. Asalkan jangan bagi makna. Makna kemudian datang Asy'ariyah, dia kata tak kena bagi sifat, tapi sifat-sifat tu mesti sifat masuk akal lah, sesuai dengan ilmu akal, iaitu sifat-sifat tu timbul sifat 20. Dan sifat 20 tu ada sifat-sifat sifat-sifat ma'ani. Ma'ani artinya apa? Jangan sifat-sifat yang dia ma'ani, bukan sifat-sifat yang ada jisim. Ma'ani maknanya sifat tu ada tapi tidak dia ma'ani, bukan sifat a'yan, bukan ada ainnya, bukan ada ainnya.
Jadi dia hadkan, dilimitkan. Sifat 20 ni isbatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Tapi tak boleh ada ain, tak boleh ada ain, tak boleh diidrak. Artinya kita tak boleh dengar suara Tuhan. Allah maha berkata-kata, tapi Tuhan tidak bersuara, bukan tak boleh dengar. Itulah. Tuhan berkata tapi tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ini, tidak beritu. Sebab dia kata ma'ani. Jadi kalamullah, kalamun nafs, ada ma'ani fi zatillah, ma'ani dalam zat Allah, tapi tidak diungkapkan, tak ada suara. Sebab kalau dah tak jadi ma'ani dah. Sebab tu nama sifat ma'ani. Kita kata tak. Habis Allah cakap dengan Nabi Musa tu apa? Allah cakap semua, itu kan perbincangan yang panjang. Jadi kita faham bahawa walaupun kita sama 20 sifat 20 atau sifat 7 atau 8 atau nak kata 3 sekalipun, qudrah, ilmun dengan qudrah, ilmun dan iradah, seperti mana sebagai Mu'tazilah isbatkan, atau nak kata 7 sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, atau 8 seperti mana kata Abu Al-Mansur Al-Maturidi tambah sifat al-idrak dan sebagainya. Perbincangan sifat ni, apa yang mereka sebutkan dalam bab isbat sifat, biasanya kita tak khilaf. Khilaf kita kat mana? Khilaf pada sifat yang mereka nafikan. Situ yang kita ni boleh je terima, tapi jangan nafikan yang Allah sebutkan, betul. Yang lain yang kalian nafikan tu ada sebahagian badannya Allah sebutkan juga. Kenapa nafikan? Itu yang kita bincangkan. Walau macam mana sekalipun, kita semua mereka tujuan asalnya baik untuk mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan baik, tidak menyatakan bahawa apa yang disampaikan itu adalah tepat. Baik, ada soalan lagi berkaitan dengan ni? Hadis ni antara hadis yang panjang disyarahkan, tapi anak rasa sampai sini cukup pukul 9 tepat. Anak sebenarnya syarah memang tengok jam tu lah. Pukul 9 saja anak akan stop, insya-Allah. Kalau tak pukul 9 anak akan syarahkan lagi, kecil-kecil lagi. Buat nak pergi kepada hadis yang baru, dia jadi panjang. Kita akan masuk bab yang baru, insya-Allah. Bab berkaitan dengan nama Allah. Kita buka soalan kejap kalau ada soalan. Silakan. Ya. Terima kasih. Apa maksud a'yan, ain? Masalah yang ada pada syubhah golongan ahli kalam, mereka tak boleh katakan Allah tu ada tangan. Sebab apa? Bagi mereka ada tangan tu dah ada objek, jisim atau ainnya. Jadi mereka tolak. Allah tak ada mata, sebab ada mata tu ada ain. Mereka menganggap mengisbatkan sifat adalah isbatkan ain atau isbatkan jisim. Isbatkan ain ataupun jisim. Jadi semua sifat-sifat Allah yang tidak boleh dimaknakan dengan makna yang masih boleh diterima dengan makna ma'ani diterima. Maka wujudlah sifat kudrah, kuasa. Kuasa mana nampak? Ada tapi tak nampak. Kuasa Allah pun wujud tapi wujud Allah macam tak nampak lah itu. Kudrah, kehendak Allah ada kehendak tak? Iradah, kudrah, iradah, kehendak tu nampak tak? Tak. Ilmu tak nampak. Hidup, hayah, kudrah, iradah, ilmun, hayah, tak nampak. Sama', pendengaran, dengar tapi bukan dengan telinga, tak nampak. Sama'. Basar, melihat tak, bukan dengan mata. Boleh tiada tak? Boleh. Kalam, kat sini dia blank. Bercakap tapi ni tu khilaf sampai sekarang tak selesai, hatta di kalangan Asy'ariyah tak selesai sampai sekarang. Mana berkaitan dengan ta'alluq 4 atau ta'alluq 2 dan sebagainya, perbincangan tanjiz qadim atau suruhil qadim dengan tanjizil hadis, ta'alluq dengan tanjiz dengan suruh ini pun tak selesai sampai sekarang. Tapi pada konsep asalnya Allah berkata-kata tapi tak boleh ada tak, bahasa mudahnya tak ada mulut, tak ada suara, tak ada dan sebagainya lah. Okey. Jadi makna sifat yang difahami mesti begitu, kerana mereka takut samakan Allah dengan makhluk. Ahli sunnah di kalangan salafiyah dan juga ulama salafus salih, macam mana mereka faham? Mereka kata sifat apa sahaja yang disebutkan tentang Allah tak sama dengan makhluk, tak payah. Sifat apa sahaja, tak kiralah sifat ma'ani, nak sifat ma'ani ke, atau sifat yad ke, wajah ke, sifat mata ke, kalau Allah sebut, Nabi sebut, jangan samakan sikit pun dengan makhluk.
Yang katakan tangan ni mesti ain zat begitu kita banyak. Ini semua korang punya kiaskan dengan makhluk. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu, percaya, beriman dengannya, isbatkan bahawa Allah Subhanahu memiliki zat yang selayaknya baginya macam mana, wallahu alam. Ahli sunnah tak ada masalah. Allah cerita pasal sifat apa sekalipun mereka terima, sebab mereka awal-awal lagi pegang ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dah. Tapi bagi mereka masalah kerana mereka memahami ayat-ayat ini dengan ilmu mantik. Ilmu mantik mesti takrifkan. Kalau kata ain, mata, apa maksud mata? Cuba takrifkan. Saya tak takrifkan. Mesti keluar anggota semua. Sebab itulah takrif ini yang Imam Ahmad tak bagi. Kenapa nak kita takrifkan? Kenapa nak tafsirkan benda tu dengan kalau kita tafsirkan, kita tafsirkan dengan apa yang pernah kita nampak, pernah kita dengar, pernah kita lihat. Memang kita nampak tu mata kita, tu mata, tu anggota badan. Dan begini begitu, tangan mengandung 5 jari sebagainya. Itu yang kita nampak. Allah, zat Allah kita tak tahu, kita percaya je lah. Beriman sahaja. Jadi bagi ahli sunnah, tak ada masalah sifat apa sekalipun selagi ianya sahih. Quran sebut atau Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Dalam bab sifat yang mereka isbatkan, tidak ada masalah. Sebab tu saya pun ada setengah tempat setengah sifat 20. Tuan-tuan jangan jangan kecam. Setengah ada tempat, tapi saya tak ada rekaman lah tempat. Tak maaf lah kalau orang kampung nampak. Memang saya sifat 20 isbatkan. Pada masa sama kita fahamkan bahawa sifat, tapi kita boleh syarahkan bahawa ada sifat-sifat tertentu yang Allah isbatkan. Contoh sifat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah isbatkan ain bersama dengannya. Kalau sama mendengar, Allah tak isbatkan uzun. Mana ada cerita pasal sifat telinga? Allah tak sebutlah. Tapi kalau sifat ain, Allah sifatkan dengan pada tempat yang lain Allah ada mata. Jadi Allah melihat dengan matanya. Tak masalah lah. Sebab Allah isbatkan kedua-duanya. Tapi sifat yang lain tak disebutkan. Tak disebutkan, maka kita pun tak sebutkan. Jadi ain tu artinya apa? Ada, mana objek, ada sesuatu. Boleh dilihat. Atau boleh diidrak. Sebab tu sifat Allah ni kita boleh idrak ke tidak? Rajin sifat kalam kita idrak. Kita dapat dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kat dunia ni tak boleh lah. Allah tak benarkan. Di hari akhirat kita boleh melihat wajah Allah dan Allah berbicara dengan hamba-Nya. Baik. Takwil. Okey, soalannya, kalau yang tak isbatkan sifat Allah, sifat atas arasy dan sebagainya, macam mana tafsirkan ayat-ayat yang lain? Sebab itulah mereka gunakan kaedah takwil. Takwil artinya apa? Tafsirkanlah dengan apa-apa takwilan yang tidak bertentangan dengan akidah yang sabit. Jadi itulah tujuan belajar sifat 20. Takwilkan dengan sifat yang sabit. Contoh, sekarang ni kenapa anak kata kalau jam lebih nak tambah lagi sifat mahabbah. Fa akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Beritahu pada dia bahawa Allah cinta pada dia. Cinta ni sifat Allah ke? Ada sunnah tak ada masalah lah. Ya, Allah mencintai hamba-Nya. Tapi bagi ahli kalam bermasalah. Semua ahli kalam termasuk Asy'ariyah. Cinta? Macam mana boleh ada cinta? Tuhan tu mencintai, Tuhan tu suka, Tuhan tu murka. Tak. Tuan-tuan, kalau dalam akidah ahli kalam sebenar, dalam hatta mazhab Asy'ariyah, tak boleh kata Allah cinta. Tak boleh kata Allah murka, Allah semarah. Salah, sebab dia kena takwilkan pada sifat ma'ani. Jadi kata mahabbah ni Allah cinta, maksudnya Allah ingin memberikan pahala pada dia. Dia akan takwilkan dengan iradatus thawab. Mana Allah atau iradah al-ithab, Allah nak bagi pahala pada dia. Jadi mesti takwilkan dengan sifat iradah. Kadang-kadang takwilkan dengan kudrah. Sebab tu kalau macam abang sebut tadi tentang istiwa, tentang Allah beristiwa, dia kata istila berkaitan dengan kudrah. Apa lagi sifat yang kata dengan zat Allah, semua binasa kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaitkan dengan sifat wahdaniyah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan takwilkan sesuai dengan 7 sifat yang dibicarakan dalam sifat 20. Jadi semua ayat Quran, contoh Allah murka. Allah murka takwilkan apa? Ini mazhab Asy'ariyah. Sebab mereka tak nak kata Allah murka. Allah murka tak ada dalam sifat 20. Ya, Allah murka, Allah hendak azab dia.
Allah nak azab pada dia, atau Allah nak bagi dosa pada dia. Itu artinya Allah murka. Apa lagi sifatnya ada? Sebab itulah tidak terkenal pengajian Asmaul Husna, makna Asmaul Husna dalam kalangan masyarakat Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahli Kalam secara umum. Sehingga tak ada perbincangannya. Asmaul Husna, lagu ada, maknanya umum ada, tapi memahami makna dengan detail dengan sifat-sifatnya tak dibicarakan kerana dikhawatiri ada guru-guru yang tak boleh syarahkan sesuai dengan kaedah sifat 20. Sebab tu tidak ma'ruf, tidak terkenal. Zaman sekarang walillahil hamd, di mana-mana orang bicara Asmaul Husna. Tapi yang famous di kalangan orang awam nak juga beramal Asmaul Husna, caranya ulang-ulang balik, kan? Nak orang tu sayang, nak orang tu lemah, orang tu lembut hati, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, supaya sampai hati dia lembut. Nak rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Dia pergi pada Allah, suruh berdoa dengannya. Nah, bila berdoa dengannya, nak bawa masuk dalam doa kita bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, perlu belajar faham 99 nama ni atau lebih daripada 99. Belajar faham baru kita boleh angkat tangan berdoa dengannya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, berdoalah pada Allah dengannya. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana nak amal? Tak mampu. Jadi mereka cipta cara amal baru dengan mengulang-ulang. Akhirnya keluar pengajian sifat Allah SWT terhad pada sifat 20, tidak menjangkau lebih pada sifat tersebut, dan juga dikeluarkan pengajian Asmaul Husna yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, dan yang ada pada Asmaul Husna itu diamalkan dengan cara berbeza dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Jadi keluarlah amalan-amalan Asmaul Husna, ulang 100, ulang 1000, ulang semua sekali. Khasiat Ya Qahar, khasiat Ya Wahab, khasiat Ya Sabur, macam-macam. Sampaikan ada zikir pagi berdasarkan Asmaul Husna, zikir petang berdasarkan Asmaul Husna. Kita dengar macam, oh rupanya zikir petang dia buat sendiri. Kita cerita zikir pagi petang yang Nabi ajar. Dan ini berlaku. Sebab apa? Puncanya, asal mulanya tak nak isbatkan sifat. Betul nak isbatkan sifat, maka bermasalah dalam pengajian asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak famous. Sebab tu tidak famous pengajian Al-Asmaul Husna di kalangan masyarakat kita. Walaupun kita tahu, anak macam mana sekolah nak jaga masyarakat kita tetap ahli sunnah wal jamaah, tapi masyarakat awam lah, awam perlu pada pemahaman lebih. Dan masyarakat kita pun sebenarnya nak kata dia Asy'ariyah tak Asy'ariyah, nak kata Maturidiyah pun tidak. Ahli kalam jauh lagi lah. Jadi mereka ahli sunnah secara umum, termasuk ustaz-ustaznya. Walaupun dia ajar sifat 20. Sebab ustaz tu sendiri baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dia tak tukar makna lain. Allah sayang anak dia, kalau anak bacalah Quran nanti Allah sayang, tahu? Dek, jangan pukul orang, Allah marah. Hakikatnya diisbatkan Allah sayang, Allah marah dalam praktikal kehidupannya. Tak boleh buang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan isbat juga sifat tersebut. Jadi sebab itulah bila pengajian kita belajar secara mukalam ni, dalam buku lain, dalam pengamalan lain. Kita akan rasa macam kontradik. Kata tak boleh Allah. Takkan kita cakap anak kita Allah sayang, tak boleh. Kan? Kata bacalah Quran, dia Allah sayang. Kita cakap benda tu biasa je. Tapi kalau dibincangkan detail jadi bermasalah. Sebab itulah pengajian sifat-sifat cara al-kalam ni, dia berada di luar dunia nyata. Masyarakat, walaupun masyarakat dikatakan bermazhab ahli kalam secara dakwaannya, mereka tetap mengisbatkan sifat-sifat Allah yang lain. Allah sayang, Allah murka, Allah suka, Allah Subhanahu wa taala tu lemah lembut, baik dan sebagainya. Ini diisbatkan oleh masyarakat awam secara umumnya. Jadi secara umumnya masyarakat kita, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi di kalangan awam, kita semua insya-Allah semua kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar, anak cukup risau bila kita belajar tentang akidah macam ni, kita keluar bid'ahkan orang keliling. Tak, kita membetulkan kesilapan. Tapi kita dalam bab hukumkan orang, kita tetap menganggap mereka masyarakat kita. Mereka sebahagian bagi kita sebahagian daripada mereka. Perlu pada islah. Dakwah kita dakwah islah, bukan dakwah untuk hukum orang. Kita hukumkan amalan untuk mereka kembali, tapi bukan untuk buatkan orang jadi berpecah, bergaduh, tak. Kita nak dakwah disampaikan dengan baik, harmoni. Masyarakat kita pun, mereka sedar tak sedar, sebenarnya mereka adalah isbatkan banyak sifat-sifat Allah yang tak mungkin boleh diisbatkan oleh orang yang belajar betul-betul, yang kalau mengikut manhaj ahli kalam. Jadi mereka bukan ahli kalam, mereka secara umumnya adalah masyarakat awam di kalangan ahli sunnah wal jamaah.
Sampai sini aja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.